Tak kisahlah, tak sampai sebelah sayap nyamuk. Yang kita yang ikut peraturan agama ni, di hari akhirat esok ni, di dalam syurga kita dapat Nuh. Yang seluas-luasnya kita bandingkan, sebelah sayap nyamuk letak tangan kiri, ni yang seluas-luasnya ni, seluruh langit dan bumi ni sebelah kanan. Mana kita nak? Ni sebelah sayap nyamuk, apalah sangat. Sebab tu Tuhan bagi tahu, seandainya dunia ni, kenikmatan dunia ni sampai sebelah sayap nyamuk saja pun, maka orang kafir aku tak bagi makan minum. Jadi sekarang ni yang orang bukan Islam ni boleh makan minum hidup senang linang, maksud dia segala nikmat di dunia ni dia tak sampai sebelah sayap nyamuk. Sebab tu lah Tuhan bagi. Alah sikit je, macam daki je pun ambil lah, tak kisah. Jadi jangan kita berasa goncang hati tengok orang lain tak ikut perintah Tuhan, tiba-tiba dia hidup senang. Biar, tak ada masalah tu. Di akhirat ada menunggu kita. Kemudian kita menyentuh tentang adab belajar yang kedua. Yang kedua ni, nak jadi satu orang pelajar agama, nak mudah dapat, dia kena pengasingan hati. Maksud dia tak boleh fikir benda-benda lain buat sementara waktu. Jadi orang zaman dulu, dia pergi mengembara. Mengembara sana, mengembara sini. Kalau di alam Melayu ni, dia pergi ke Patani, pergi ke Aceh, pergi ke Jawa, masuk pesantren, lepas tu pergi ke Mekah, pergi ke Mesir, balik ke tanah Melayu mengajar. Kalau orang di Arab sana, dia pergi ke Baghdad, pergi Basrah, pergi Madinah. Cara macam tu baru boleh dapat agama banyak. Sebab apa Imam Ghazali kata, kalau duduk di kampung saja boleh belajar agama, ada juga orang jadi pandai. Tapi rata-rata yang belajar macam tu dia tak sampai tinggi lah. Sebab apa? Elok nak belajar agama, nak tumpu belajar agama, dia teringat kawan dia ajak pergi menjerat di hutan. Hari petang nak pergi menjerat pula ni, ayam hutan ni. Elok nak pergi mengaji, baru angkat beg, kawan datang, jom ada stik burung. Stik burung pula dah. Elok nak pergi belajar, nak main surau, jom. Ni malam ni ada kugiran pula ni, rumah benda kahwin, kugiran pula dah. Jadi bila dia duduk di kampung, dia teringat banyak benda dia nak buat. Itu menyebabkan orang yang tak pergi pondok, tak pergi pesantren, tak masuk asrama lah zaman sekarang ni, biasanya dia kurang sikit pelajaran dia. Orang yang diasingkan diri dia mudah dapat banyak. Kalau zaman sekarang ni duduk asrama lah. Jadi kena ada pengasingan supaya kita punya tumpuan tu dia tumpu pada agama saja. Cara tu boleh dapat banyak. Macam mana pula dengan kita ni yang duduk di kampung, kita memang tak pergi dah. Kita pun tak duduk pondok dah, tak duduk asrama dah, tak masuk pesantren dah ni. Macam mana kita nak bagi dapat banyak ilmu agama? Masa kita belajar dalam majlis-majlis yang macam ni, kita lupakan sekejap segala urusan-urusan keduniaan yang lain. Itu yang kata kena pengasingan hati. Tak boleh masa nak belajar ni kita duduk teringat hutang, duduk teringat masalah di rumah, duduk teringat kerja sekolah tak siap lagi. Kalau teringat macam tu kan, Tok Guru ajak 10, dia boleh dapat 1-2 je. Tapi kalau dia tumpu, dia tinggalkan sekejap, semua tu tinggal sekejap, dia tumpu pada pelajaran, Tok Guru ajar 10, dia boleh dapat 7-8, insya-Allah. Kan kita ni ada stres. Stres ni tekanan. Tekanan dari sudut kerjaya, tekanan dari sudut anak pinak, tekanan daripada kejiranan masyarakat, tekanan dari segi keuangan, macam-macam tekanan. Tekanan dari segi hutang. Jadi semua ni stres. Stres ni kita bagi tahu hari tu macam kitab dia lah. Kita memang kena bawa dia. Kita duk bawa, junjung bawa. Ke mana-mana kita bawa. Jadi kalau kita tak mau letak dia, memang kita akan letih. Jadi nak uruskan stres ni, dia kena letak sekejap. Tapi jangan tinggal terus. Jangan tinggal terus. Ambil juga. Lepas habis belajar agama, ambil tadi. Tak boleh lah. Fikir tentang anak ni. Masalah anak seorang dah lari, seorang tak mau belajar macam mana ni. Tinggal lah, tak mau fikir terus lah. Dia tinggal terus, letak terus buku, tak mau ambil dah. Macam tu tak boleh. Yang tu kata dia tidak bertanggungjawab. Jadi kita ni kita tinggal sekejap. Segala stres-stres tu tinggal sekejap, saji pula ambil. Barulah kita rasa lega. Macam kitab tadi, duduk tanggung je, tak mau letak langsung. Memanglah kita letih. Sesekali kena letak, saji ambil pula dulu. Jadi masa nak belajar ni, kita lupa dulu benda-benda keduniaan yang lain tu. Memanglah ada macam-macam masalah, lupa sekejap. Tumpu pada pelajaran. Kalau kita di rumah pula macam mana? Nak bagi keluarga kita ni ada satu waktu yang dia lupa benda-benda lain, dia tumpu pada agama. Salah satu cara dia, kita bagi tahu hari tu, bila masuk saja waktu maghrib, berhenti semua aktiviti. Semua untuk aktiviti agama saja.
Segala televisyen, segala main game, segala sembang, segala apa semua berhenti. Ni anak-anak daripada maghrib ni sampai kepada isyak saja. Habis isyak barulah nak buka televisyen ke nak apa kan. Antara maghrib dengan isyak ni tutup semua, berhenti semua aktiviti. Cara macam tu boleh pengasingan. Kalau tidak memang tak ada lah. Nak mengaji tak ada lah. Nak buka kitab tak ada lah. Nak buat majlis taklim di rumah memang tak ada lah. Mula-mula nak try tu memang rasa susah. Antara maghrib dengan isyak ni yang best ni. Nak tengok cerita kartun ke apa kan. Mula-mula memang susah. Tapi selang lepas 2-3 hari, anak-anak pun dah biasa dah. Dia tahu dah. Bila masuk je waktu maghrib, dia pun dah tutup semua barang-barang lah. Dia tumpu pada mengaji dia aja. Seterusnya, kita juga menyentuh tentang dua jenis hati. Orang duk kata kamu ni tak ada hati semula. Hati yang mana yang dia maksudkan? Jadi hati yang pertama ni hati yang zahir, iaitu hati yang kalau kita bedah dada kita ni, kita buat keluar nampak hati. Yang tu hati dia. Hati yang kedua lagi, hati yang sebenar ialah kita yang dalaman, yang tak nampak. Kita punya fikiran, kita punya naluri, perasaan, minda, hati yang tu. Jadi hati ni ada dua jenis. Hati yang daging dengan hati yang tak nampak, hati yang roh tu. Hati yang daging ni kalau buat keluar kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh potong-potong hati. Tapi kalau hati yang batin tu, macam mana rupa dia kita tak tahu. Buat main nak pinjam hati sekejap. Hati dia tu, yang pemikiran dia tu, mana boleh pinjam, tak ada rupa hati tu. Sebab dia berkait dengan roh. Jadi dua jenis hati.